welcome to Fakulti Kaki Lima, guys. Now, saya nak korang semua relax, chill, settle down sebab kita nak santai-santai sambil tu kita akan belajar tentang teori muzik. Tapi santai tak santai jugalah sebab topik-topik kita sekarang ni dia dah agak advance. So dia dah macam serius. Diorang ni pun terbeliak mata. Saya pun seram tengok diorang. Anyway, kalau korang tak tahu apakah itu program Fakulti Kaki Lima, ini adalah satu program di mana kita mengajar perkara-perkara asas dalam teori muzik dengan harapan one day korang-korang yang tengok di rumah ataupun yang ada di sini boleh baca skor dan kita boleh buat orkestra indie. Wow, orkestra indie. No, sebab kita nak at least korang boleh baca block chord chart ataupun lead sheet. Because kalau korang boleh baca lead sheet, benda tu akan memudahkan korang punya proses berkarya, sama ada korang nak buat lagu, tulis lagu ataupun main lagu orang lain. Okay? And kalau korang ada apa-apa soalan, type di ruangan komen. Kita akan cari masa di mana kita akan jawab semua persoalan korang. Dan mungkin persoalan yang korang nak tanya tu sebenarnya juga akan ditanya oleh korang nanti yang ada dekat sini. Anytime, kalau kita punya dalam kelas ni tanya, nak ada soalan nak tanya je. Tapi kadang-kadang bila kita tak follow daripada awal, dia susah juga. Kita pun tak tahu apa benda yang kita tak tahu. So, kita jalan aja. Kita tengok macam mana. So, make sure korang tengok daripada episod-episod sebelum ni sebab kita punya level sekarang ni dah agak advance. Anak-anak indie dah evolve. So, jangan kita berada di takut yang lama. Aku ceramah pula. Anyway, kalau korang ada sebarang postingan yang korang buat, sama ada di social media ataupun di mana-mana lah, video ke, story ke apa ke, gunakan hashtag Fakulti Kaki Lima. Yes, dan hari ni saya ada budak-budak yang meriah ni. Ampang Syndicate. Yes. Nice. Okay, now hari ni adalah hari topik yang akan menjawab segala persoalan daripada episod-episod sebelum ni. Sebab kita duk sebut enharmonic. So hari ni kita akan fokus untuk tengok detail apakah itu enharmonic. Okay, sebelum tu kita recap. Saya kena maksudnya bawa korang ke satu perjalanan supaya korang boleh faham sikit-sikit. Now, ini adalah not-not yang kita guna dalam muzik. C, kita akan mula daripada C. And then D, E, F, G, A, B, C. Dan dia menghasilkan satu scale yang kita panggil major scale. Kita belum belajar major scale lagi, tapi saya kena sentuh sikit supaya korang faham dia tu. Dan kita ada belajar sebelum ni dalam topik-topik interval. Kita panggil ini first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and octave. Okay. Kita menomborkan not-not ni sebab muzik ni adalah bunyi yang tak konkret. Maksudnya dia subjektif dan dia bukan solid. Jadi kita kena put nama ataupun number supaya kita boleh refer, kita boleh mengolah benda tu, kita boleh analyse benda tu. Now, let's say enharmonic ni sebelum ni saya bagi tahu, enharmonic ni maksudnya dia adalah different spelling kepada apa orang kata ni, note-note yang bunyi-bunyi yang kita dengar tu lah. So dia ada boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4 nama. Enharmonic. So for example, kalau kita tengok pada diagram piano, nah korang nampak dekat situ white keys C, D, E, F, G, A, B, C. White keys tu semua ada tanda natural. Sebab memang white keys tu dia punya nature dia adalah natural. Now, bila kita tengok dekat black keys, itu adalah, kalau boleh tengok dekat yang sebelah C tu, dekat atas dia ada C sharp dengan D flat. Kan? Lepas tu dekat sebelah dia tu ada D sharp, E flat. Korang nampak kat situ ada 2 nama. So maksudnya itu kita boleh pakai dia sama ada D sharp ataupun E flat. 2 nama tu. Tapi dalam satu-satu masa biasanya kita akan pakai salah satu. Kalau kita bercakap tentang, let's say nanti kita akan belajar key signature. Kalau kita bercakap tentang flat keys, maksudnya kunci nada yang kita pakai tu, kalau kita pakai flat, maka kita akan refer semua note tu menggunakan flat. Kita tak pakai, jarang untuk kita campur flat dengan sharp ni pada satu-satu masa. Kecuali pada situasi-situasi yang special lah, yang tertentu. Okay, kalau tengok dekat E dengan F, ini saya nak bagi contoh kenapa kita kena, dia penggunaan enharmonic tu kena apa orang kata, ambil perhatian. Saya bagi contoh E dengan F, kalau korang tengok dekat situ, in between E dengan F tak ada black keys. Maksudnya E dengan F tu dia punya jarak dia tu dah memang semitone. Okay, so kalau kita tulis, so semitone, sebelum ni kita belajar tentang accidentals, kalau kita tambah sharp, dia kita naikkan satu semitone. So in a way, saya boleh tulis kat sini E sharp. So E tu
kita tambah sharp, dia jadi bunyinya sama dengan note F. Betul tak? Betul kan? Ataupun kalau kita tengok sebenarnya dekat B, antara B dengan C, tak ada note yang di tengah juga. So B sharp sama dengan C. Pandai dah. Okay. In a way, kalau saya tulis F flat, okay, note F, kita tambah flat. Flat maksudnya kita turunkan dia by a semitone. So dia dah jadi E. Sama juga kalau C flat, C, kita flatkan dia. Kita turunkan dia semitone. Dia jadi B. Now, ini semua dari segi nadanya adalah nada yang sama. B sharp dengan C, E sharp dengan F. Tapi, namanya berbeza. Kenapa? For example, kalau scale ini, kalau let's say saya tulis dekat sini, dia instead of saya pakai F, saya pakai dia sebagai E sharp. Contoh sebab E sharp sama kan? Tapi F adalah note keempat. Sekarang ni dia dah tak jadi note keempat, dia dah jadi 3 sharp. So kita dah hilang nombor 4 tu. Sebab kita menggunakan E. Faham? That's why ada certain keadaan memang kita tak boleh nak pakai E sharp kat sini. Because kita akan lose dia punya number. So kita kena pakai dia F. Baru kita dapat balik 4 tu. Sebab korang kena tahu benda-benda ni bila kita belajar scale nanti, bila kita belajar key signature, especially bila kita belajar pasal chord progression, numbering ni sangat penting. Sebab dia akan refer, kalau korang dengar musician, bila dia orang practice, MD kata, okay, pergi chord 5, pergi chord 2. Kalau korang tak tahu number ni, habis. So, asas dia yang ini. So, that's why enharmonic tu memang dia ada 2-3 nama, tapi penggunaannya tu spesifik pada satu-satu masa. Setakat ni clear? Serius. Okay, now kita nak belajar pasal sebelum ni. Basically, senang cerita, enharmonic tu adalah nama lain bagi sesuatu nada ataupun key ke whatever. So kita akan tengok sebenarnya apa benda yang ada enharmonic dalam muzik. Now, kita tengok yang pertama. Kalau tengok pada gambar rajah, dia tulis dekat situ enharmonic keys. So, enharmonic keys, kalau tengok di situ, itu adalah key signature. Kita belum belajar lagi pasal key signature, tapi sebelum ni kita dah pernah sentuh. Selepas kita ada treble clef, kita akan ada time signature dan key signature. So, key signature ni, kalau korang tengok ada flat 3 kat tepi tu kan. Itu menunjukkan key lagu tu adalah E flat major. So, kalau korang macam dengar, lagu ni dalam key apa? E flat. Standardnya itu adalah E flat major. So kalau kita tulis lagu tu, kita akan gunakan key signature yang macam gitulah. Tapi dia ada enharmonic juga. Enharmonic dia E flat, dia punya enharmonic dia note apa? D sharp, pandai. D sharp major. So D sharp major, kalau kita tengok yang sebelah dia tu ada sharp-sharp tu. So E flat dengan D sharp major. Tapi saya ada satu benda yang menarik yang saya nak share dengan korang. Benda ni mungkin dah kurang dibahaskan sebab semua instrumen moden macam piano semua ni, keyboard, semua dah tempered. Jadi dari segi nadanya tu dia dah fix. Sebelum ni kita belajar pada first episode pasal Western tempered scale, setiap pitch tu kita dah fixkan berapa frekuensi dia. Ada banyak info menarik sebenarnya yang saya boleh share. Tapi salah satu bendanya adalah, okay, let's say kita main A4. Ini maksudnya A above middle C. Frekuensi dia adalah 440 Hz. Nah, siapa tak tahu pasal frekuensi, tengok balik episod-episod sebelum ni. So, maksudnya, sesuatu getaran yang berlaku sebanyak 440 getaran dalam masa satu saat akan menghasilkan nada A4. This is 440 Hz. Now, dia ada beza tau kalau macam untuk orang-orang yang main dalam orkestra. Ni kita bercakap tentang instrumen-instrumen yang kita boleh ubah dia punya tuning. Kalau macam gitar, piano dah tak boleh nak ubah. Gitar korang boleh retune, tapi bila korang tekan dekat fret dia dah fix kan, korang punya nada kan. Tapi macam violin semua kita boleh tune flat sikit, sharp sikit masa main tu. Now, sebenarnya flat keys dengan sharp keys walaupun pada zahirnya nadanya adalah sama, tapi sharp keys ni kita sepatutnya main tendensinya lebih bright, lebih slightly sharper. So maybe 2 to 3 Hz higher. Dia ada pengiraan dia. Kalau flat,
Walaupun note yang sama, sound yang sama, tapi kita akan main dia flat sikit. So, flat ni biasanya bunyi dia lebih mellow. Sharp biasanya bunyinya lebih bright. Tapi benda tu, kalau dalam band ke apa, sekarang kita dah tak banyak pakai sebab kita semua dah tempered, kita fix kita punya tuning. Nah, dalam orkestra, yes. Main key ni dengan key ini, walaupun nadanya sama, tapi sebenarnya feeling dan dia punya colour dia tu lain. Flat dengan sharp punya keys. Anyway, itu benda yang menarik untuk dikongsi lah. So this is enharmonic keys. Ada soalan setakat ni? Tak ada serius? Serius ada soalan? Tanya je. Come on. Korang yang ada soalan kat rumah, tulis di ruangan komen. Jangan risau, kita akan jawab nanti. Nak tanya, ni tak tahu ada kena-mengena letak kan. Enharmonic dengan harmoni, macam music harmoni tu sama ke atau lain benda tu? Oh, tu lain good question. Enharmonic dengan harmoni dua benda yang berbeza lah. Tapi asasnya dari segi harmoni ni kita merujuk kepada benda-benda yang bunyi-bunyi, nada, pitch, semua tu. Sebab kita sekarang bercakap dalam konteks nada, bukan konteks rhythm kan. So enharmonic ni basically maksudnya adalah nickname kepada sesuatu bunyi tu. Lain cara untuk spellnya. Good question. Yang lain? Ada? Tak ada? Uish, saya risaulah semua serius sangat. Okay, tak apa. Kita tak nak serius-serius sangat. Kita sambung benda-benda yang seterusnya di next episode. But before that, kita saksikan dulu persembahan daripada Ampang Syndicate. Yo! Rencana bukan untuk dicoba, kerana ia ramai yang berana. Remaja kini harus teguh berdiri, hidup sober sampai mati. Why? Jangan terpedaya dengan dada rencana. Jangan terpedaya, jangan kau coba-coba. Kita warna dunia, terang atas suram masa depan. Karena pastikan tiba masa dunia ini dalam genggaman. Ayo berdansa, satukan rasa kita bersama. Remaja dunia, bebaslah dari dada durjana. Kita remaja harus berwaspada pada fitnah racun dunia. Hidup harus bergembira, patuhi kata ayah dan bunda. Tiang agama harus sempurna, manusia hidup bermacam. Tak perlu terlalu kecewa, jika jatuh bangun segera. Kita remaja tak putus asa, kita harus terus mencoba. Jangan terpedaya dengan dada rencana. Jangan terpedaya, jangan kau coba-coba, kerana dada rencana merosak bangsa manusia.
Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.